paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan. Terus saja bersama RJ Jack di Labuan. Silakan RJ. Terima kasih. Aspek keselamatan menjadi perhatian Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Labuan khusus bagi operasi pemindahan minyak mentah kapal ke kapal STS di perairan Labuan. Pengarahnya Kapten Maritim Nudin Jusoh berkata ia perlu mematuhi tahap piawaian keselamatan tertinggi selaras risiko kargo di bawah kawalan dan pemantauan agensi-agensi terlibat. Tambahnya, pada masa sama ia mengukuh serta meningkat keyakinan industri berperingkat antarabangsa terhadap keupayaan dan kapasiti operasi itu di Labuan. Pihak APMM sentiasa memberi kerjasama kepada agensi-agensi ataupun industri demi untuk pembangunan ataupun ekonomi. Jadi kita pihak agensi membantu dari segi pengawalan dan juga memastikan segala aktiviti yang berlaku itu dipantau. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam lawatan dan taklimat berkenaan aktiviti pemindahan kapal ke kapal ship to ship Victoria STS Sendirian Berhad. Keputusan pihak pengurusan feri kenderaan untuk menangguhkan kenaikan harga tambang feri kenderaan disambut baik majoriti warga Labuan. Penangguhan dilakukan pihak pengurusan pengendali feri berkenaan selepas mengambil kira kepentingan pengguna perkhidmatan itu. Tinjauan mendapati rata-rata pengguna berharap kadar itu dapat dikekalkan memandangkan feri merupakan pilihan utama pengguna di sini untuk ke Tanah Besar Sabah maupun ke Brunei Darussalam. Bagi saya amat okeylah, amat gembira bagi saya. Sebab dia pun kurang, harga pun tidak berapa tinggi, jadi senang keluar masuk dari seberang ke sinilah. Kira okeylah orang bagi penangguhan untuk harga tiket tu. Sekurang-kurang dia kalau boleh janganlah orang kasih naikkan bagi memudahkan orang kurang berkemampuan lah untuk keluar masuk Labuan ni. Cuma bagi kami penduduk Labuan berharap agar kerajaan dapat mengambil tindakan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah ini seperti memberi subsidi minyak kepada pengusaha ataupun diskaun tambang feri kepada para penumpang dengan cara diskaun ataupun subsidi minyak. Kemungkinan kita akan mendapat win-win situation bagi kedua-dua belah pihak. Terdahulu satu notis dikeluarkan mengenai kadar baru berkuat kuasa 1 Januari 2023. Kenaikan itu disebabkan kos tambahan akibat kos operasi setelah hampir 2 abad kadar itu tidak disemak. Tiada laporan bencana teruk direkodkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan sepanjang kejadian monsun Timur Laut MTL dan fenomena air pasang besar yang berlaku sejak 21 Disember lalu. Namun terdapat beberapa kawasan dan kediaman penduduk yang sedikit terkesan susulan kejadian kedua-dua bencana berkenaan. Pengerusi JPBD Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga dari segi keperluan logistik serta petugas-petugas keselamatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana. Terdapat 6 kawasan hotspot turut menjadi keutamaan bagi pemantauan dari semasa ke semasa. Kita memantau sekiranya ada hujan atau apa, kita akan turun terus ke tempat yang dah dikenal pasti untuk memastikan bahawa keadaan dapat dikawal dan sekiranya tidak dapat dikawal, dan kita akan minta kerjasama dan bantuan daripada agensi-agensi yang ada, khususnya agensi keselamatan di Labuan ini, untuk kita sama-sama menggabungkan tenaga untuk menguruskan dan juga memastikan tidak ada kemalangan-kemalangan jiwa yang berlaku. Beliau turut memaklumkan terdapat 29 pusat penempatan sementara telah diwujudkan bagi keperluan penduduk terjejas. 982 panggilan kecemasan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan bermula Januari hingga Disember 2022. Daripada jumlah itu, panggilan penyelamatan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 684 panggilan diikuti 170 panggilan kebakaran dan 128 panggilan tugas-tugas khas.
Pengarahnya Ismail berkata jumlah panggilan yang direkodkan pada tahun 2022 mencatatkan penurunan sebanyak 24% berbanding tahun sebelumnya. Berkaitan taksiran harta benda sebanyak 80.84 juta ringgit, nilai harta berjaya diselamatkan, manakala taksiran kerugian pula adalah sebanyak 3.3 juta ringgit. Ini susulan tindakan pantas anggota penyelamat setiap kali panggilan kecemasan diterima. Saya boleh katakan semua panggilan yang kita hadiri ada di dalam tempoh masa yang telah ditetapkan, iaitu kurang daripada 10 minit. Dan ini membantu Jabatan Bomba dan Pihak Malaysia untuk membuat kerja-kerja pemadaman dan penyelamatan dengan lebih pantas, dan sudah tentu apabila gerakan itu pantas, maka kerosakan ataupun kerugian itu akan dapat dikurangkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Ibu Pejabat JBPM Labuan Ranca-Ranca. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Harji.